Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anak-anak, saudara-saudari? Kita bertemu hari ini, pagi ini dalam salah satu program yang dirancang dan dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kedah Selatan, hasil ilham Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kedah Selatan, Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali. Program yang kita namakan Aspirasiku 40 Hari. Tajuk yang sangat menarik dan sebenarnya kita ada banyak program. Ini adalah salah satu daripada program yang memang kita rancang dan telah kita laksanakan. Pagi ini, izinkan saya untuk berkongsi satu tajuk yang sangat menarik, iaitu Menanti Hari Bahagia. Sahabat-sahabat saya yang sama-sama terlibat dengan program teruja sebenarnya apabila mendengar tajuk ini. Ada yang menyangkakan bahawa menanti hari bahagia itu adalah menanti hari perkahwinan. Benar juga, perkahwinan adalah hari bahagia untuk kebanyakan, bahkan semua individu. Cuma sekarang, saudara-saudari, bila kita buat majlis perkahwinan, kita ada banyak batasan, kita tak boleh buat dalam majlis yang besar-besar, kita mempunyai tetamu yang amat terbatas. Tapi hari ini, saya bukan nak bercakap soal perkahwinan. Kahwin memang kita tunggu, tapi belum lagi. Hari ini saya ingin memperkatakan sesuatu yang agak berbeza. Kerana saya percaya bahagia ini adalah milik semua orang dan boleh kita capai dan kita cipta berasaskan apa yang kita lakukan, insya-Allah. Kita boleh jadikan setiap hari kita adalah hari yang bahagia untuk kita sebenarnya. Sebab itu Tuhan rahsiakan takdir. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tuhan mahu kita berusaha sebaik mungkin mencapai segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Saya berikan contoh. Misalnya, jika kita lakukan perkara yang baik-baik, kita sebenarnya sedang mencipta kebaikan. Jangan fikirkan perkara yang besar-besar. Kita tolong ibu membasuh atau mencuci pinggan mangkuk sebagai contoh. Kita tolong adik kita menyelesaikan tugasan sekolah sebagai contoh. Ini adalah perkara-perkara baik yang sebenarnya akan mengembirakan diri kita. Bila kita buat sesuatu yang mengembirakan diri kita, secara langsung kita juga sedang menggembirakan dan membahagiakan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Sebagai contoh, ibu kita tidak mahu kita bermain game terlalu lama misalnya. Maka kita sesuaikan masa kita untuk bermain game atau kita tidak bermain game dan ibu kita pasti akan rasa bahagia melihat tingkah laku kita yang baru. Ibu kita tidak mahu kita misalnya bersepah-sepah di rumah sebagai contoh. Kita kemaskan rumah kita. Ibu kita rasa gembira, ayah kita rasa gembira dan semua kita mencapai kebahagiaan. Lebih mudah lagi, kalaulah sebelum ini kita terlampau sibuk dengan pelbagai urusan, apa kata kita habiskan satu masa dalam setiap hari itu untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Kita berbual, kita berbincang, kita makan bersama. Ini adalah perkara-perkara mudah yang kesannya sangat besar dan ini akan membahagiakan kita bersama. Tapi hari ini, saudara-saudara, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi, saya ingin fokus kepada hari yang saya maksudkan, hari bahagia bagi saudara-saudari, hari bahagia bagi ibu bapa, hari bahagia bagi masyarakat, iaitu SPM 2021. Saudara-saudari, ada masa lebih kurang 6 hari lagi untuk mencapai hari tersebut. Kita berdoa mudah-mudahan kita bersama-sama dapat menikmati hari yang sangat besar ini dalam kehidupan saudara-saudari. Mari kita tengok kenapa saya katakan SPM ini hari bahagia bagi saudara-saudari. Yang pertama, dia adalah garis pemisah antara dunia sekolah dengan dunia saudara-saudari yang baru. Selepas ini, saudara-saudari, kalaupun saudara-saudari sangat berminat untuk bersekolah, mahu lagi menduduki peperiksaan SPM, saudara-saudari tidak akan mungkin dapat melakukannya. Kalaupun saudara-saudari nak mengambil peperiksaan SPM sekali lagi, pada ketika itu saudara-saudari bukanlah pelajar sekolah.
Boleh, ada orang pernah mengambil peperiksaan SPM sebanyak 6 kali kerana dia suka kepada SPM, tapi dia hanya mengambil SPM sekali sebagai pelajar sekolah atau murid sekolah. Okey. Yang kedua, selepas ini saudara-saudari tidak lagi digelar budak sekolah. Label budak sekolah itu tidak timbul lagi kepada saudara-saudari. Saudara-saudari mungkin akan menjadi siswazah di sebuah universiti. Saudara-saudari mungkin menjadi pelajar di kolej matrikulasi. Saudara-saudari mungkin juga akan belajar menjadi pelatih di Giat Mara misalnya. Saudara-saudari juga mungkin berpeluang untuk mengambil pengajian di kolej komuniti. Yang penting, saudara-saudari bukan lagi budak sekolah. Baju sekolah, seluar sekolah telah saudara-saudari tanggalkan. Kalaupun orang mengatakan alam sekolah adalah alam yang terindah dalam kehidupan rakyat Malaysia, saudara-saudari tidak lagi boleh menjadi pelajar sekolah. Itulah hakikatnya. Yang kedua, peperiksaan SPM sekali ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bersejarah. Saudara-saudari menghadapi peperiksaan bersendirian, tapi hakikatnya semua orang, seluruh institusi sedang memberikan pertolongan, sumbangan, dukungan, sokongan kepada saudara-saudari. Kami di Pejabat Pendidikan Daerah Kedah Selatan pagi tadi baru saja selesai membaca surah Yasin dan berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudari akan dapat menghadapi peperiksaan itu dengan cemerlang dan mendapat keputusan yang baik. Seluruh warga pendidikan di Kementerian Pendidikan, di Jabatan Pendidikan, di Pejabat Pendidikan, di sekolah, pengetua, guru-guru, PIBG, semuanya terlibat dan sedang menanti hari yang saudara-saudari akan hadapi beberapa hari saja lagi. Yang ketiga, sebab mengapa saya katakan SPM ini adalah sesuatu hari yang sangat bermakna, sangat bersejarah. Ini adalah permulaan kepada kehidupan baru bagi saudara-saudari. Saudara-saudari, selepas ini, saudara-saudari akan jadi orang dewasa. Saudara-saudari akan keluar dalam masyarakat. Saudara-saudari tidak lagi dipantau sama ada oleh keluarga ataupun oleh cikgu-cikgu yang mengasihi saudara-saudari. Saudara-saudari akan jadi orang yang lebih berdikari menghadapi kehidupan dengan pelbagai cabaran. Itulah bezanya dunia sekolah dengan dunia di luar sekolah. Inilah yang akan saudara-saudari nikmati insya-Allah tak berapa lama lagi. Saudara-saudari, yang paling penting ialah apa yang perlu saya lakukan sekarang. Pertama, buat keputusan. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, pasakkan di dalam hati, di dalam fikiran, mulai saat dan ketika ini, saya akan lakukan perubahan. Saya akan mulakan proses untuk menduduki SPM dengan cemerlang, insya-Allah. Berhentikan menoleh ke belakang. Masa lalu, walaupun sedetik, pasti tidak akan berulang. Semua orang pernah lakukan kesilapan, semua orang pernah lakukan kesalahan. Kesalahan dan kesilapan masa lalu tak boleh jadi sebab mengapa saudara-saudari tidak berjaya di masa hadapan. Niat dalam hati, saudara-saudari akan mulakan usaha itu sekarang juga. Timbullah persoalan, ramai orang bertanya, adakah masa yang ada ini mencukupi untuk saya? Saya nak sebutkan kepada saudara-saudari, setiap detik, setiap saat, setiap minit sebenarnya adalah masa yang sangat berharga jika saudara-saudari menggunakannya dengan berkesan. Saya nak kongsi sedikit apa yang kita kena lakukan, saudara-saudari kena lakukan. Saya bahagikan kepada beberapa bahagian supaya saudara-saudari memahaminya. Dari segi jasmani, yang pertama, jaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri. Sebagai contoh, menunggang motosikal sewaktu pergi dan balik sekolah atau sewaktu bersiar-siar, pastikan saudara-saudari menunggang dengan selamat. InsyaAllah kita boleh berusaha berikhtiar untuk menjaga keselamatan diri.
Elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Mandi lombong, jangan sama sekali. Mandi hujan, elakkan saudara-saudari. Bergurau kasar, elakkan. Lakukan perkara-perkara yang kita tahu boleh menyebabkan kita selamat. Kesihatan diri juga perlu dijaga. Misalnya, jika saudara-saudari tahu ada makanan yang saudara-saudari tak boleh makan, elakkan makan. Sebab kalau saudara-saudari tidak sihat, sakit perut, saudara-saudari boleh menjawab soalan dengan baik. Setiap kali nak mula menjawab, misalnya saudara-saudari perlu ketanas. Ini adalah sesuatu yang merugikan. Yang kedua, elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Semua kita tahu apakah perkara-perkara yang berbahaya. Contohnya, tadi saya sebutkan menunggang motosikal secara bahaya. Menunggang basikal misalnya. Bermain dalam keadaan yang tidak selamat. Sekarang petang-petang musim hujan, petir, kilat. Saudari elakkan daripada bermain bola sepak di padang sebagai contoh. Yang ketiga, jaga pemakanan. Ada makanan memang kita tak boleh makan. Ada orang misalnya tak boleh makan petai. Walaupun kita suka makan petai, nanti perut kita meragam. Elakkan makan petai. Periksa dulu, lepas periksa makanlah. Dan yang terakhir, dapatkan rehat yang mencukupi. Salah satu cabaran yang selalu kita hadapi ialah kadang-kadang kita mengambil masa yang terlalu lama untuk melayan gadget. Bermain game, menonton misalnya filem-filem Korea sampai pukul 2 atau 3 pagi. Sedangkan pagi kita mau bangun awal. Jadi ini akan menyebabkan badan kita letih. Badan yang letih akan meletihkan minda dan otak kita. Itu dari segi jasmani. Banyak lagi. Ini antara contohnya. Yang kedua, emosi. Emosi juga mesti dijaga dengan baik. Misalnya, saya nak berikan contoh, mulakan pagi kita setiap hari, mulai esok, bila bangun tidur, bangun dengan ceria. Sebab itu saya sebut, kita kena dapat rehat yang cukup, tidur yang cukup. Bila kita bangun dengan ceria, dengan syukur, dengan sesuatu bisikan yang positif, kena sebut kepada diri kita, Alhamdulillah, bersyukur Tuhan hidupkan lagi kita hari ini. Hari ini aku akan jadi orang yang terbaik semampu mungkin. Kemudian bila kita komunikasi dengan orang-orang yang rapat dengan kita, pertama yang kita akan berhubung tentulah keluarga kita. Elakkan sebarang konflik dengan keluarga. Sebagai contoh, kalaulah misalnya ibu kita seorang yang sesekali berletir, jangan layan letirannya dengan emosi yang marah. Dengar sahaja atau dengan segera minta maaf. Sebagai contoh, mak kita isu berkaitan dengan pakaian pun boleh menjadi panjang kalau kita tidak pandai menyambutnya. Jadi, bila emosi tidak dapat dikawal, kita rasa tidak gembira, sudah tentulah kita tak boleh belajar dengan baik, tak boleh menduduki perasaan dengan baik. Kemudian, yang ketiga, emosi ini adalah sesuatu yang wajib kita kawal. Kalau kita seronok secara sederhana. Kalau kita sedih pun, kita sedih secara sederhana. Emosi yang melampau biasanya akan memberi kesan yang tidak baik terhadap diri kita. Okay, yang terakhir ialah persiapan dari segi rohani. Saudara-saudari, hidup kita ini hakikatnya, akhirnya kita kena menyerah diri kepada Tuhan. Kita orang beragama. Kita ini milik Tuhan dan kepada Tuhanlah kita berserah. Sebab itu, bila kita menghadapi saat-saat seperti ini, perbanyakkanlah berdoa, perbanyakkanlah hubungan kita dengan Tuhan, jaga solat kita, seboleh-bolehnya solat di awal waktu. Jangan risau kalau nanti misalnya sebelum ni solat pun kadang-kadang tenggelam timbul. Bila nak periksa, solat dijaga dengan baik. Memang, sebagai manusia, kadang-kala kita terlalai, terleka. Dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mengadu, kita boleh merayu, kita boleh minta tolong insya-Allah. Kemudian, elakkan perkara-perkara yang kita tahu berdosa. Contoh, kita memerlukan wang. Kita secara sembunyi-sembunyi mengambil wang ayah kita sebanyak RM10.
Bukanlah nilai itu yang penting, saudara. Yang penting ialah perbuatan itu adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Bila kita berdosa, biasanya emosi kita akan rasa terganggu. Kita rasa bersalah, kita rasa tidak selamat. Jadi semampu mungkin, elakkanlah perkara-perkara yang berdosa yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan pun. Yang terakhir, perkara terakhir ialah yang berkaitan dengan intelektual. Berfikir secara positif. Ini kita yang boleh buat. Tidak ada sesiapa pun boleh memaksa kita atau mengajar kita cara bagaimana kita nak berfikir. Berfikir positif ini maksudnya, misalnya kita yakin, kita sedar, kita selalu bisikkan dalam diri kita, perasaan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Semua orang menghadapi perasaan dan insya-Allah kalau kita bersedia, kita boleh menghadapi perasaan ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ulang kaji secara sederhana dan tenang. Kalau ada orang tanya, bolehkah keputusan percubaan kita bolehkah keputusan kita bertambah baik berbanding dengan keputusan percubaan kita? Jawapannya boleh. Sebenarnya, asalkan kita lakukan secara ulang kaji, secara sederhana dan kita jangan rasa risau sangat kerana kerisauan akan mengganggu corak berfikir kita. Okey, lihat secara teliti dan fahami, kaji bentuk-bentuk soalan yang pernah keluar sewaktu peperiksaan tahun-tahun yang lalu. Dan lihat juga bagaimana contoh jawapan yang baik yang boleh mendatangkan markah. Ini semua sangat baik dilakukan dalam masa beberapa hari sebelum kita peperiksaan. Akhirnya, mesti kita merujuk kepada guru, bertanya dan dapatkan nasihat. Okey, anak-anak, saudara-saudara, ini kita dah sampai ke penghujungnya. Bayangkan besok adalah hari peperiksaan sebenar. Malam ni apa nak buat? Yang pertama, bertenang. Berfikir secara positif, dapatkan rehat, sediakan peralatan. Apa peralatannya? Alat tulis, bahan-bahan yang penting dibawa, kad pengenalan sebagai contoh. Kadang-kadang bila kita tak cukup alat, kita terganggu untuk menjawab. Pemadam, pembaris, ini adalah alat-alat yang penting. Pen yang mencukupi, sediakan, letak di satu tempat supaya bila kita bangun pagi besok, kita boleh terus dapatkan bahan-bahan tersebut. Yang kedua, semak jadual peperiksaan besok. Besok adalah peperiksaan bagi subjek sejarah misalnya. So malam ini kita bolehlah sedikit-sedikit melihat bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah. Yang ketiga, berdoa, mudah-mudahan Tuhan berikan kemudahan-kemudahan, berikan petunjuk-petunjuk. Mohon doa daripada ibu bapa. Doa ibu sangat makbul. Jangan, sebab itu saya sebut kita tak usah ada konflik dengan ibu bapa, sebab bila kita nak minta ibu kita mendoakan kita, kita rasa malu. Dan sebenarnya tidak ada ibu yang tidak berdoa untuk anak-anaknya, tinggal lagi sebagai adab, sebagai anak, apa salahnya kita berjumpa ibu kita, minta, "Mak, doakan saya, besok saya akan mula peperiksaan." Okey. Pagi hari peperiksaan, ini adalah hari-hari indah ni. Kena bayangkan betapa seronoknya. Kalau saudara-saudari sihat, seronok periksa ni. Pagi peperiksaan, bangun awal. Bangun awal tu maksudnya sesuai dengan saudara-saudari. Solat dan doa lagi. Minta lagi Allah berikan petunjuk, berikan kekuatan, berikan terangkan hati dan fikiran. Bertenang, bernafas dengan baik, bernafas dalam-dalam. Jangan kelang kabut. Kita dah belajar bersungguh-sungguh, kerana kelang kabut jatuh motor. Doakan mudah-mudahan ia tidak berlaku. Jadi kita tenang saja. Kalau nak bersemang, semang perkara yang santai-santai. Elakkan daripada bersemang perkara-perkara yang berat yang boleh menimbulkan kesukaran kepada fikiran kita. Elakkan bersemang misalnya dengan kawan-kawan yang kita tahu pengetahuannya sama macam kita. Elakkan bersembang perkara-perkara yang berkaitan dengan peperiksaan ataupun jawapan kepada peperiksaan. Okey? Dalam dewan. Setelah kita masuk ke dalam dewan, duduk dengan tenang, kita bacalah ayat-ayat suci, berdoa dalam hati, berselawat misalnya. Ini semua alat-alat yang boleh membantu menenangkan jiwa kita. Dengar arahan daripada ketua pemeriksa.
ketua pengawas peperiksaan. Dengar dengan teliti, baca arahan-arahan dalam setiap kertas yang diberikan kepada kita dengan tenang. Baca soalan-soalan dan rasalah betapa indahnya peperiksaan itu apabila setiap soalan itu memang pernah ditimbulkan oleh guru semasa kita belajar. Dia tidak akan menanya soalan-soalan yang tidak berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Yakin ya, dia hanya bertanya perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Sebab itu jangan risau. Jawab soalan juga dengan tenang. Masa yang diberikan telah dikaji, mencukupi untuk kita menjawab dengan baik, menyemak jawapan kita itu. InsyaAllah, jangan risau. Dan setelah kita menjawab, semak semula jawapan kita dan jangan kita fikir bahawa jawapan kita itu tidak betul selepas kita selesai menjawab. Okay? Setelah kita selesai menjawab, kita serahkanlah kepada Tuhan. InsyaAllah kita akan dapat keputusan yang sesuai dengan usaha ikhtiar kita. Apa pantang larang peperiksaan, saudara? Okay. Yang pertama, terburu-buru. Baca separuh daripada soalan, kita dah menjawab soalan tersebut, sedangkan di hujung soalan tu ada misalnya perkataan kecuali yang hasil jawapannya tentu berbeza. Jadi elakkan terburu-buru. Elakkan sambil lewa, menganggap sebagai tidak serius cara kita menjawab tu. Elakkan tak jawab soalan. Pernah berlaku ada pelajar misalnya tidak menjawab soalan, menghantar kertas kosong semata-mata. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Jawab sebaik mungkin dan biarlah pemeriksa yang menentukan betul atau salah jawapan itu. Pantang paling besar saudara-saudari ialah tidur. Ada pelajar pernah berlaku sebaik saja menerima soalan, tidur sampailah habis masa untuk menjawab kertas tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik, menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab. Saudara-saudari, akhir sekali, terimalah salam hormat daripada kami. Selamat menyambut hari bahagia. Kami sama-sama mendoakan kejayaan saudara-saudari. Yakin dan percayalah bahawa hidup kita ini insya-Allah bergantung kepada usaha ikhtiar kita. Katakanlah selama ini kita tidak begitu belajar, kita hadapilah peperiksaan kita ini dengan sesungguh-sungguhnya. InsyaAllah selepas ini saudara-saudari akan keluar ke dunia yang lebih terbuka. Saya doakan jika kita dapat menggunakan beberapa hari ini dengan berkesan dan berazam untuk menjadi orang yang baik, walau apa pun keputusan SPM kita nanti, insyaAllah kita akan mencipta pelbagai kejayaan dalam hidup. Semoga berjaya. Selamat menyambut hari bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.